Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung perkongsian kita berkaitan dengan Google Family Link yang telah dibincangkan pada video sebelum ini. Jika anda terlepas video bahagian pertama iaitu pemasangan Google Family Link, saya akan letakkan pautan untuk ke video bahagian pertama pada bahagian description. Okey, sekali lagi, di mana untuk kita dapatkan Google Family Link? Google Family Link boleh didapati di Google Play dan juga di Apple App Store. Terdapat dua jenis Google Family Link, iaitu Google Family Link for Parents untuk ibu bapa dan juga Google Family Link for Children and Teenagers untuk anak-anak dan remaja. Jadi jika kita lihat pada ikon yang dipaparkan, Family Link Parents hanya satu ikon berbentuk wow, dan kemudian pada Family Link untuk kanak-kanak ada satu ikon berbentuk wow yang besar seperti parent dan diwujudkan satu ikon lagi berbentuk wow juga yang lebih kecil. Okey, compatibility Family Link bagi pengguna Android sebenarnya tiada masalah berkaitan dengan tetapan. Jika ibu bapa menggunakan peranti iOS dan anak-anak menggunakan peranti Android, tiada masalah berkaitan tetapan kerana Family Link adalah keluaran Google dan Android adalah milik Google. Jadi tetapan-tetapan pada Family Link di iOS boleh mengawal peranti Android anak-anak. Namun begitu, bagi ibu bapa yang menggunakan Android dan anak-anak menggunakan peranti iOS, terdapat masalah pada tetapan kerana Family Link hanya boleh mengawal peranti-peranti Android dan peranti iOS tidak dapat dikawal sepenuhnya oleh Family Link. Jadi, kita teruskan perkongsian kita berkaitan Google Family Link for Parent sebagai sambungan daripada video bahagian pertama yang telah dikongsikan. Okey, untuk melihat Google Family Link for Parent, klik. Kemudian, pada menu pertama dipaparkan akaun anak-anak yang telah didaftarkan bersama Google Family Link for Children and Teenagers. Okey, jadi kita lihat menu Google Family Link for Parent. Dipaparkan email bapa ataupun parent yang menguruskan akaun-akaun anak seperti di bawah ini. Kemudian pada menu Family Group dipaparkan Family Manager dan Parent yang boleh menguruskan akaun 4 orang anak ini. Kemudian kita lihat pula pada Approval Request. Okey, jika dilihat pada paparan ini kosong, tiada permohonan daripada anak saya untuk membuat pemasangan aplikasi. Jadi dengan menggunakan telefon anak saya cuba membuat satu pemasangan aplikasi. Okey, anak saya telah memohon untuk memasang aplikasi FIFA Soccer. Jika anda menggunakan telefon bimbit, terdapat satu button di sini iaitu button Approve. Okey, dengan penggunaan emulator, saya perlu klik. Kemudian pop up Approval Request untuk approve ataupun untuk deny. Jadi, klik pada Approve, maka installer tersebut akan membuat pemasangan secara automatik ke telefon anak anda. Okey, kemudian Parent Access Code. Parent Access Code ini digunakan apabila anda ingin log masuk ke akaun telefon anak anda yang telah
terkunci pada masa bedtime mereka ataupun yang telah di-lock, dikunci secara automatik. Kita lihat menu tetapan untuk penguncian sekejap lagi. Okey, kemudian notification setting ni jika ada permohonan daripada anak atau untuk pemasangan aplikasi, permohonan untuk melihat website yang telah di-block, activity control jika anak-anak mengubah setting pada web dan aktiviti aplikasi. Okey, kemudian tips for families. Jika anda ingin maklumat yang lebih lanjut, klik pada tips for families dan button help and feedback. Seterusnya kita lihat tetapan pada telefon anak. Contoh, salah seorang anak saya. Okey, pada menunya dipaparkan manage setting untuk pengurusan tetapan, kemudian lokasi semasa anak saya dan penggunaan aplikasi yang digunakan oleh anak saya pada hari ini, dan dipaparkan status telefon berkunci atau tidak. Okey, jadi telefon anak saya pada masa ini telah terkunci. Okey, kemudian daily limit. Daily limit reach, saya membenarkan masa 5 jam 45 minit. Bedtime daripada pukul 9 malam sehingga pukul 11 pagi. Bermula pada 9 malam, telefon anak saya akan dikunci secara automatik dan pada pukul 11 pagi, kunci tersebut akan terbuka. Jadi, minggu ini anak saya tidak memasang apa-apa aplikasi. Status telefon yang digunakan oleh anak saya, last online today. Jadi, kita lihat pada menu manage setting. Okey, pada manage setting, control on Google Play. Jadi purchase and download approval, require approval for all content. Jika anak saya ingin memasang sebarang aplikasi, dia memerlukan kelulusan daripada parent untuk memasang aplikasi di telefonnya. Aplikasi yang dibenarkan adalah yang akan dipaparkan pada Google Play dia adalah yang berumur 12 tahun ke bawah. Movie yang dibenarkan pada YouTube adalah yang berumur 13 tahun, PG-13. Kemudian books di-restrict pada sexual explicit. Okey, enable. Kemudian music restriction on, okey, on, enable. Mark explicit by content provider. Google Chrome, try to block match site. Okey, laman-laman yang berunsur kedewasaan tidak dibenarkan. Manage site, jika anda ingin memberi kelulusan pada satu-satu aplikasi ataupun web, anda boleh klik approve, kemudian masukkan website yang diberi kelulusan tersebut. Okey, kemudian filter on Google Search, safe search. Okey, harus diingat, the filter is on perfect. Child may still find things you don't want him to see. Jadi, safe search ini boleh juga ditetapkan pada manage site tadi, di block web-web tertentu yang boleh dilihat oleh anak-anak. Kemudian Google Assistant, okey, third party action, interact with action for families made by third parties. Okey, yang ini dibenarkan. Kemudian Android apps, jika dilihat pada aplikasi-aplikasi yang dipasang pada telefon anak, App Cloud di-block, icon di-block, dan ini icon dibenarkan. Okey, bagi menetapkan masa bagi satu-satu aplikasi, contoh seperti yang telah dipasang pada telefon anak saya, game Clash of Clans, 1 jam 34 minit, waktu yang dia bermain pada hari ini. Masa yang saya benarkan adalah pada selama 2 jam 30 minit. Jadi untuk menetapkan masa bagi satu-satu aplikasi, saya kongsikan satu contoh. Contohnya pada Power Rangers Dash,
anak saya bermain selama 7 minit dan tiada limit masa yang ditetapkan pada game ini. Untuk menetapkan masa, set limit. Okey, tetapkan bilangan jam yang dibenarkan, kemudian bilangan minit yang dibenarkan. Jadi saya tetapkan 1 jam 30 minit untuk permainan ini. Okey, kemudian location, pastikan location di-enablekan pada telefon anak untuk mengesan lokasi semasa anak-anak. Ini mungkin ini juga boleh digunakan sebagai langkah-langkah keselamatan. Account info, maklumat akaun anak saya. Parent dibenarkan untuk menukar password Gmail anak ataupun memadam akaun anak. Okey, pada bahagian more, Google Photo Sharing. Okey, bagi saya enablekan untuk perkongsian gambar-gambar bersama ahli keluarga. Control for sign in. Control for sign in, saya tetapkan sebagai yes, ask me every time. Digunakan semasa anak saya mengakses melalui menggunakan PC ataupun iPad ataupun iPhone. YouTube Kids search dibenarkan. Anak saya dibenarkan untuk membuat carian video. Level content saya tetapkan younger kerana anak saya masih berumur 10 tahun. Ataupun anda boleh tetapkan pada older jika anda pasti anak anda mahir dalam pemilihan video untuk dilihat. Unblock video jika anda telah membuat block pada video-video tertentu. Search and watch history, anda dibenarkan untuk pause atau clear YouTube search history anak. Boleh dilaksanakan melalui pengurusan akaun, manage account. Kemudian kita lihat pula tetapan pada telefon. Okey, setting, add or remove user. Darwish Hakim kan add or remove user. Saya disabelkan. Saya membenarkan anak saya menambah akaun pada telefonnya kerana di sekolah dibekalkan dengan ID delima. Jadi pemasangan ID delima pada telefon anak adalah dibenarkan. Kemudian apps from unknown source, saya tidak benarkan anak saya memasang third party daripada unknown source selain daripada Google Play. Developer option disable, anak saya tidak dibenarkan membuka developer option. Location setting saya tetapkan pada high accuracy. App permission. Okey, jadi ini adalah app permission yang digunakan oleh Google Family Link. Set screen lock. Okey, jadi kalau anda ingin menukar lock telefon anak anda, anda boleh masukkan screen lock di sini. Okey, anda juga dibenarkan untuk reset telefon anak anda dan memadam data pada telefon anak jika telefon tersebut hilang ataupun dicuri. Okey, itu saja. Sekian perkongsian saya. Sebarang pertanyaan boleh masukkan pada ruangan komen di bawah. Dan video bahagian pertama telah dimasukkan pada bahagian description. Jadi rujuk video pertama untuk pemasangan Google Family Link. Semoga dengan perkongsian ini akan membantu kita menguruskan penggunaan smartphone secara berhemah oleh anak-anak kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.